Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita pada hari ini. Kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ya, kita teruskan perkongsian kita berkenaan dengan surah Ibrahim, yang mana bahagian yang kedua, yang mana saya telah memberikan tajuk keangkuhan mengundang murka. Jadi insya-Allah sebenarnya saya dah buat live hari sebelum ni, ya. Tapi malangnya, ya, ada masalah teknikal dalam lebih kurang 10 minit suara tak keluar. Sebab masalah teknikal itulah, ya. Jadi saya mohon ampunlah yang mana tak dapat nak ambil maklumat daripada perkongsian tersebut. Dan saya pun sepanjang waktu jugalah, sepanjang malam tu rasa ralat juga. Jadi saya rasa saya buat rakaman semula. Jadi bila rakaman semula ni Fakih tak ada lah, ya. Jadi insyaAllah saya akan buat secara mudah supaya adalah input-input yang kita boleh ambil manfaat daripada surah Ibrahim ni, insyaAllah. Baik tuan-tuan, sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita membaca dan mengikuti, ya, bacaan surah Ibrahim ini, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan ya. Ini adalah ayat yang insya-Allah kita akan saya akan perjelaskan supaya kita mendapat kefahaman daripada surah Ibrahim ini insya-Allah. Baik tuan-tuan. Kalau diikutkan pada bahagian yang pertama, saya memperjelaskan bahawa surah ini diturunkan ketika mana Nabi Muhammad dan para sahabat berada di kota Mekah, iaitu pada fasa yang ketiga di mana mereka berhadapan dengan pemboikotan daripada musyrikin Quraisy, daripada berjual beli dengan orang-orang Islam. Seandainya mereka ingin membeli, mereka perlu membayar dengan harga yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Dan ini adalah bebanan yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat. Dan tempoh pemboikotan itu berlaku dalam tempoh hampir 3 tahun, bermula pada 7 kenabian hinggalah tahun ke-10 kenabian. Ya, dan ini adalah antara fasa-fasa yang menghampiri fasa terakhir. Sebaik saja selesai pemboikotan ini, berlakulah peristiwa yang lebih dahsyat daripada itu lagi. Ini ujian yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat ketika mereka berada di kota Mekah, pada awal dakwah di kota Mekah ketika itu. Mari kita lihat sedikit sebanyak tentang perjalanan Nabi ketika mana berada di kota Mekah. Kalau kita tengok susur galur masa yang saya letakkan di sini, ya, kita lihat ada fasa pertama, fasa kedua, ketiga dan keempat, ya. Dan inilah fasa-fasa yang dilalui oleh Nabi. Kalau fasa pertama ini adalah fasa dakwah secara rahsia selama hampir 3 tahun. Kemudian dakwah terang-terangan bila mana Umar Al-Khattab masuk Islam, dan ketika itulah tergugatnya orang-orang musyrikin Quraisy ini dengan adanya suatu yang berbeza daripada mereka, ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Lantas sesaan diberikan kepada orang-orang yang mana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hinggalah seterusnya bila mana tak makan juga dengan sesaan tersebut mereka lakukan pemboikotan, ya, boikot hampir 3 tahun. Dan ketika inilah banyaklah para sahabat yang mana mewah, yang kaya raya ni menginfakkan harta mereka di jalan Allah untuk membeli barang-barang makan untuk membantu orang-orang yang mana memerlukan ketika ini, ya. Dan yang keempat adalah konspirasi pembunuhan yang mana mereka nak cuba dapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan inilah dakwah musim haji yang berlaku sebelum mana mereka pergi menuju ke kota Madinah. Ini peristiwa hijrah berlaku kemudiannya. Jadi kita fokus kepada fasa ketiga, pemboikotan yang berlaku pada Nabi dan para sahabat ketika ini. Ini adalah waktu yang amat menyeksakan, menekan para sahabat bila mana mereka berhadapan dengan situasi sedemikian. Nak makan lebih tak boleh, nak bergerak jauh tak boleh, sebab segala-galanya terikat ketika itu. Ya, mungkin kita merasai di waktu PKP ni, walaupun PKP ni tak sehebat mana sekalipun, sekurang-kurangnya kita merasakan nak keluar daripada kawasan kita ni agak sukar, ya. Ataupun orang-orang yang mana, ya, terbiasa dengan solat berjemaah di masjid, selalu berkumpul ramai-ramai majlis ilmu, pasti akan rasa kekosongan, ya, bila mana berhadapan dengan PKP ni. Jadi itulah sedikit sebanyak yang cuba kita bawa supaya kita jadi orang yang bersyukur, ya, bila mana kita lihat Nabi berhadapan dengan perkara itu lebih dahsyat daripada apa yang kita lalui ini, insya-Allah, ya. Baik. Tuan-tuan, ya, ini kalau nak cerita satu-satu ni banyaklah, ya.
Baik. Seterusnya tuan, ya, kita tengok pada ayat yang ke-6 di mana ayat yang dinyatakan Nabi Musa kepada kaumnya yang mengatakan apa? Bila mana Nabi Musa mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Nabi Musa, mereka menolak, ya, bahkan menyoal-nyoal lagi kepada Nabi Musa tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu sendiri. Sedangkan ketika ini, ya, mereka telah melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, bila mana mukjizat ini dibawa, dia mampu memberikan, menambahkan lagi petanda-petanda dalam diri kita akan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi Musa dia yang melakukan mukjizat dan dia tidak menyatakan dia hebat, tetapi dia menyatakan apa? Segala-galanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas diri dia sendiri. Kerana dia adalah manusia seperti kita semua. Ya. Namun mereka masih lagi berdegil ketika itu, dan inilah perkara yang cukup memberi kesan dan tekanan kepada Nabi Musa, untuk mengajak umat dia ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan situasi pada ayat ini adalah situasi setelah mana mereka ini melintasi Laut Merah, ya, yang laut terbelah tersebut mereka lintas, ya, rupa-rupanya mereka masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah Nabi Musa mengungkapkan ayat ini. Ia mengatakan apa? Uzkuru ni'matallahi alaikum, ya, kenangkanlah nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Dulu kamu bersama-sama dengan Firaun, ya, dia seksa kamu dengan azab yang cukup pedih, ya, bahkan anak-anak kamu dibunuh, anak-anak lelaki kamu dibunuh, ya, kemudian anak-anak perempuan kamu dibiarkan hidup. Tak rasa syukur ke dengan apa yang kita dapat hari ini ni? Ya, cuba nak mengajak berfikir kepada umat dia, ya. Tuan-tuan, ini yang berlaku, ya. Kalau kita tengok dahulu, tuan, orang Bani Israel ini, mereka ni telah lama berada di bawah jajahan Fir'aun ni, hingga kan mereka tidak mampu, tak tahu nak cakap lah, seolah macam tak mampu nak fikir dengan waras apa yang mereka lalui di hadapan mata. Cuba kita tengok, tuan-tuan, saya cuba permudahkan. Baik, ya, daripada ayat tadi apa yang boleh kita faham, mereka ini Bani Israel diseksa oleh rejim Fir'aun. Yang keduanya adalah mereka mengalami siksaan yang cukup berat, ya. Kalau saya buka dalam Google, ya, mereka ni jadi buruh binaan, ya, banyak projek-projek binaan yang cukup hebat, besar, yang menggunakan tenaga manusia, ya, besar-besar yang kita tengok kat Mesir tu semuanya menggunakan tenaga manusia, ya. Ya, ditekan setiap hari hidup mereka seperti ini, ya, tak ada rasa seronok rasanya, ya. Ya, kemudian pertanian pula mereka dipaksa pula, ya, menjadi orang-orang suruhan oleh Firaun dan juga sekutu-sekutunya, ya. Ini yang mereka lalui. Baik, asal usul Bani Israel ini, mereka ini berasal daripada Palestin. Mereka berasal daripada Palestin, ya. Tetapi sekarang ni kita dekat Mesir ni, macam mana daripada Palestin boleh pergi ke Mesir? Baik, kita tengok siapa orang Bani Israel ni. Bani Israel ni telah datang ketika mana ketika Nabi Yusuf diutuskan. Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf berasal daripada Palestin. Ingat ataupun tidak kita, Nabi Yusuf ini telah dihalau oleh 10 orang adik-beradik dia atas rasa dengkinya kerana ayah begitu menyayangi Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf ni dibawa oleh pedagang, bawa ke Mesir, dan dia dijual, ya, kemudian dibawa ke Mesir. Bila bawa di Mesir, dan dia telah dibeli oleh Zulaikha dan juga suaminya, ya, dan dia membesar di mana, di Mesir tersebut. Hinggalah, kita pendekkan cerita, hinggalah dia membesar di Mesir, ya, dia dipenjarakan. Kemudian raja ketika itu bermimpi, yang mana mimpi itu tidak mampu diselesaikan oleh pembesar-pembesarnya, ahli sihirnya tidak mampu untuk menyelesaikan mimpi tersebut. Dan yang boleh selesaikan mimpi itu adalah Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf pun menjawab mimpi tersebut bahawanya dalam tempoh 7 tahun, ya, akan berlaku rezeki yang banyak melimpah ruah di Mesir ini, dan 7 tahun kemudian akan berlaku kemarau yang panjang. Jadi dia mampu selesaikan, dan dia volunteer untuk memegang perbendaharaan di Mesir tersebut dan diuruskan dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya dia berjaya melakukan perkara itu hinggalah dia menjadi pemimpin di Mesir. Dan ketika inilah, ya, ramai orang-orang daripada Bani Israel ini datang ke Mesir. Itu permulaan Bani Israel berada di Mesir. Dan ketika ini
orang-orang ketika ini, ya, orang-orang Bani Israel ini, mereka ni daripada kalangan orang-orang yang kaya, yang dimuliakan. Kenapa? Pemimpin mereka bijak. Ketika itu. Dan 600 tahun kemudian, ya, setelah mana dalam tempoh yang panjang itu, ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa ni juga adalah Bani Israel. Ingat ataupun tidak? Ya, ketika mana dia orang Bani Israel juga. Ya, ketika mana Firaun di zaman itu bermimpi juga. Ya, dia bermimpi bahawa dia bertanya mimpi tersebut kepada ahli sihirnya. Ahli sihirnya menjawab, mimpi daripada Firaun itu menyatakan bahawa suatu masa nanti kerajaan Firaun ini akan jatuh, akan runtuh. Yang akan meruntuhkannya adalah daripada kalangan orang, daripada pemuda daripada kalangan Bani Israel. Lantas Firaun telah menyatakan apa? Dia memerintahkan seluruh anak-anak lelaki yang dilahirkan daripada waktu itu dibunuh. Ya, dibunuh setiap tahun. Ya. Kemudian bila dah dilaksanakan perkara itu, maka pembesar-pembesar ketika itu pun menyatakan apa? Dia menyatakan, kalau semua lelaki dibunuh, esok payah kita. Siapa nak buat kerja ni esok? Siapa nak buat kerja ni? Dan seandainya orang-orang daripada sekutu Firaun ni berkahwin dengan orang Bani Israel, anak yang dilahirkan itu adalah anak mereka sendiri. Takkan anak mereka sendiri nak jadi orang suruhan, nak jadi hamba abdi. Jadi ini perkara yang tak boleh terima akal. Jadi buat mesyuarat semula, dan akhirnya selang setahun akan dibunuh, dan yang setahun yang kemudiannya akan dihidupkan. Maka jadilah kisahnya adalah tahun Nabi Harun, abang kepada Nabi Musa ini, lahir pada tahun yang tidak dibunuh, manakala Nabi Musa dilahirkan pada tahun yang dibunuh. Kerana itu tuan-tuan, Nabi Musa ini, ibunya telah meletakkan Musa ini yang kecil ketika itu, dihanyutkan di dalam sungai, dan akhirnya diselamatkan oleh Asiah, dan dia membesar di dalam istana. Ini juga ceritanya. Selamat dia daripada dibunuh ketika itu. Ya. Akhirnya Nabi Musa ni dia membesar di Mesir hinggalah dia menjadi pemimpin. Sama juga dengan sebelah ni lah, ya. Dia menjadi nabi lah, pemimpin tu, ya. Menjadi nabi. Jadi nak pendek cerita di sini tuan-tuan, apa yang kita nampak adalah ketika zaman Yusuf, dinamakan ketuanya adalah sebagai Al-Malik. Al-Malik ni macam raja lah, ya. Maknanya Al-Malik berada di Mesir ni adalah suatu kaum yang mana mereka ni orang-orang yang baik, pernah sampai ke tahap kemasyhuran kerana keadaan pertanian yang cukup hebat. Kerana apa? Perkara-perkara ini, perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Dan orang-orang Bani Israel, keutamaannya, mereka ketika ini tergolong daripada kalangan menteri-menteri dan bangsawan, iaitu orang daripada kelas pertama. Tetapi 600 tahun kemudian, apa yang berlaku ketika mana Firaun memerintah Mesir? Apa yang berlaku? Daripada kalangan kelas pertama, akhirnya mereka jatuh sehina-hinanya hingga menjadi golongan hamba. Inilah yang berlaku oleh Bani Israel. Kerana itulah pada ayat ke-6 ini Nabi Musa menyatakan apa? Ya, kamu tak kenang balik lagi ke? Tak syukur ke apa yang telah berlaku hari ini? Daripada dulu, mana yang lebih baik? Hari ini kamu telah berjaya melepaskan diri daripada Firaun. Sanggupkah kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini nak ceritakan begitu degilnya sifat orang-orang Bani Israel ini. Ya. Ya, kenapa Firaun ni tuan-tuan? Cerita tentang Firaun pula, ya. Kita tengoklah Firaun ni. Ini sambil lalu tuan-tuan, ya. Ni Firaun Ramses II. Ni adalah di antara Firaun yang dikatakan sebagai Firaun yang sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebenarnya ada beberapa pandangan lain. Saya ambil pandangan yang paling popular sekali adalah Ramses II. Ni orang ni tuan. Hebat tak hebatnya Firaun ni? Nak cerita apa? Ya, kulit, rambut, janggut dia, urat dia nampak. Tengok, kan? Nampak. Ini proses pengawitan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ketika itu, ya. Hingga kan, ya, ada pula yang rajin, ya, bentukkan muka dia macam ni tuan-tuan. Kiranya kalau kulit dia tegang tu, kira lawa lah sikit orangnya kan, ya. Dia kan salam. Inilah Firaun tuan-tuan, ya. Firaun. Dan hebat tak hebat tuan, dia ada kad perkenalan tuan-tuan, ya. Nama dia Ramses II. Ramses II, ya. Kad perkenalan ni dibuat kerana pada tahun 70-an berlaku pada jasad mayat Ramses Firaun ni,
kulitnya makin teruk lah ya, ada rambut yang dah gugur. Jadi kerajaan Mesir nak hantar ke Perancis untuk diperelokkan kembali. Syarat dia, Perancis kata kena sediakan identity card, IC. Jadi dibuat IC dan dibawa sana dan kembali dipulangkan ke Mesir ya. Ni dia. Sedikit sebanyaklah berkaitan dengan Ramses ya. Antara kehebatan Ramses ni yang boleh kita nampak, pertamanya dia memerintah lama, 66 tahun ya, cukup panjang. Kemudian dia kerap melakukan peperangan ya, dia ni jiwa dia cukup kental. Dia seorang nasionalisme lah, cintakan kepada tanah air dia. Dia mengaku sebagai Tuhan kerana kepercayaan ketika itu seandainya ada raja yang berjaya memerintah lebih daripada 30 tahun ya, mereka mengadakan satu festival yang cukup besar ya, dan ketika itulah dia menyatakan diri dia sebagai Tuhan. Jadi tak pelik tuan, kalau kita baca dalam Al-Quran ada dia menyatakan dia adalah Tuhan. Yang keempatnya adalah dia dijumpai dalam keadaan yang sempurna yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan yang keempatnya, dia banyak membina bangunan dan monumen yang cukup besar dan gah menunjukkan kehebatan dan kekuasaan dia. Saya tunjukkan beberapa contoh. Ini adalah Valley of Kings. Valley of Kings ni tempat di mana yang dijumpai, dan saya yakin ia dibina sebelum adanya Ramses, sebab banyak lagi mumia-mumia lain yang ada dalam ni ya. Ini ada yang pembinaan dia, Ramesseum ya, tempat ibadah cukup besar ya, besar ya. Kalau kita pergi sana kita kecil jadi. Ini pula Per Ramesses, ataupun kalau kita kata pusat pemerintahan pemerintahan Ramses II Firaun ya. Tempat ni tinggal tapak je, ada beberapa lah tinggalan bangunan yang ada, tapi tapak dia masih ada, maknanya luas. Sehingga kan sejarawan mengatakan apa, tempat ni adalah tempat yang terindah ya di zaman ketika itu ya. Baik. Sebab apa saya tunjuk benda ni tuan-tuan? Sebab saya nak menyatakan bahawa Musa berhadapan dengan raja yang hebat. Raja yang hebat, Firaun, dengan apa yang saya tunjuk sebentar tadi. Raja yang hebat. Dan bila mana menunjukkan Firaun ini hebat ya, dan Firaun tergugat dengan Nabi Musa, bermakna apa? Musa lebih hebat daripada itu lagi. Kerana susuk tubuh Musa itu sendiri ke? Ya, bukan sekadar susuk tubuh Musa itu sendiri, tetapi bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dengan apa? Bila mana Firaun mencabar Musa, Allah telah bekalkan 9 mukjizat kepada Nabi Musa AS. Ya, kalau dalam Al-Quran menyebut 9. Kalau kita buka Taurat ada 10 ya. Jadi saya ambil yang ada dalam Al-Quran. Antaranya tongkat yang berubah menjadi ular, dan juga tongkat inilah yang membelah lautan ya. Kemudian tangan Nabi Musa bercahaya ya. Kemudian ya, ketika mana Firaun mencabar Musa ya, Musa memberi tempoh. Dalam tempoh itulah ya, beberapa perkara berlaku di Mesir. Antaranya apa? Tanam-tanaman mereka diserang dengan belalang. Tetapi bagi Firaun ini tidak ada apa-apa katanya. Kenapa? Ahli sihir dia pun boleh buat macam ni. Ini adalah benda yang biasa kata dia. Kemudian ya, belalang telah merosakkan makanan hinggakan bekalan makanan berkurangan ketika itu. Tapi bagi orang-orang kelas pertama, mereka ada makanan yang disimpan dalam gedung yang besar. Namun begitu, bila mana mereka buka, kutu penuh dalam makanan tersebut. Ini menunjukkan apa? Mereka tak ada tempat dah ya. Kemudian apa lagi? Katak berkeliaran yang cukup banyak di sekitar Mesir ya. Mungkin jadi tempat yang kotor ya, basah ya. Wallahu a'lam ya, tapi benda ni yang cukup menakutkan lah ya. Kemudian ya, seluruh air yang ada di Mesir menjadi darah. Ingatkan mereka tiada bekalan makanan, dan ya, kalau ikutkan selama ni mereka menyeksa orang Bani Israel, kali ini mereka diseksa dengan tentera-tentera Allah yang seumpama tu tuan-tuan. Ya, dan akhirnya taufan yang cukup dahsyat datang dengan batu-batu yang batu-batu menghujani orang-orang di sekutu Firaun ketika itu. Ya. Dan akhirnya ya, disebabkan tekanan demi tekanan yang diberikan atas mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa AS, akhirnya ya, ketika mereka sedang sibuk menguruskan diri mereka sendiri ya, akhirnya Nabi Musa telah membawa seluruh Bani Israel ini untuk meninggalkan bumi Mesir ini menuju ke tanah air mereka sendiri yang ditinggalkan 600 tahun dahulu, iaitu di Palestin. Kerana itu untuk hari ini orang di
orang Israel, ya, pada waktu sekarang ni menyatakan apa? Palestin itu milik mereka. Tetapi mereka lupa Allah telah menyatakan apa? Bumi Palestin tersebut adalah milik orang-orang Bani Israel bila mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Logiknya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak beriman dengan Islam, sebenar-benarnya seluruh para nabi terdahulu mereka menolaknya. Bahkan ada nabi-nabi yang dibunuh. Berarti Yahudi daripada dulu sampai sekarang mereka ada suatu pendirian yang kita tak boleh nak cakap cukup degil, dan mereka ego dengan apa yang mereka lakukan, ya. Baik. Dan ketika itulah tuan-tuan, ya, orang-orang Bani Israel ini mengikut Nabi Musa meninggalkan bumi Mesir. Dan rupa-rupanya bila mana mereka orang-orang Firaun mengetahui perkara ini, Firaun memerintahkan tentera-tenteranya mengejar orang-orang Bani Israel ini. Nak bunuhlah, ya. Nak bunuh, ya. Dan dalam Taurat ada menyebut bahawa jumlah yang mengikut Nabi Musa ketika itu seramai 600,000 orang lelaki yang berkeluarga. Jadi rasa saya kalau diikutkan kita kali dua lah, ya, makna jumlah cukup besar dan cukup ramai, ya. Mereka pergi hinggalah mereka bertemu. Ini gambaran lah, ya. Ini filem tuan-tuan, ya. Filem The Exodus, ya. The Exodus. Ini boleh tengok lah, tahun 2014, ya, boleh tengok. Sampailah mereka di Laut Merah dan akhirnya ketika itu mati jalan. Akhirnya Allah telah mengilhamkan kepada Nabi Musa untuk mengetuk tongkatnya di dalam air tersebut. Akhirnya terbelahlah lautan itu menjadi dua dan mereka melintasi lautan itu hinggalah ke penghujungnya. Ini adalah satu mukjizat cukup hebat tuan-tuan, sehingga sampai ke penghujung tuan-tuan, ya. Ketika itulah tentera-tentera Firaun mengejar dengan harapan mereka sempat untuk sampai ke seberang, tapi malangnya, ya, laut tertutup kembali dan habis semuanya mati lemas di dalam lautan itu, ya. Zaman sekarang ramai arkeologi membuat kajian, ya. Kuda-kuda perang, ya, dijumpai di dasar lautan tersebut. Ini menyatakan apa? Kebenaran kisah yang ada di dalam Al-Quran ini benar-benar terjadi. Ya, bukan sekadar kita nak ambil tahu bahawa ianya benar-benar terjadi, tetapi hakikatnya ibrah, manfaat yang kita boleh dapat adalah orang yang mana ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan dengan kesusahan pada satu masa nanti. Walaupun punya nikmat yang cukup besar, tetapi satu masa nanti Allah akan tarik begitu mudah sekali tuan-tuan. Ya, sebab tu, bila mana ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW, maka fahamlah Nabi, keperitan dalam menyampaikan dakwah ini adalah lumrah bagi seluruh para rasul terdahulu, dan mereka berhadapan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Untuk apa, ya? Untuk buktikan keikhlasan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lumrah tuan-tuan. Bahkan Musa ketika dia dilahirkan sekalipun, kalau Allah nak mudahkan, kenapa tidak lahirkan Musa pada tahun tiada pembunuhan untuk anak-anak lelaki, tetapi dilahirkan Musa pada tahun adanya kematian untuk anak-anak lelaki. Ya, kalau Allah nak mudahkan, Allah boleh mudahkan. Tetapi Allah nak tunjukkan apa? Allah nak tunjukkan kekuasaan dalam Allah mengatur perancangan dia. Dan Allah sebaik-baik perancangan tuan-tuan. Baik, yang ketujuh, ayat ketujuh. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah menyatakan apa? Allah menyatakan apa? Di dalam Al-Quran, ya, bahawa Musa mengatakan apa? Sesungguhnya seandainya engkau bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Tetapi ingat, kalau engkau kufur, ya, Allah akan berikan azab yang keras kepada kamu. Ya, maknanya apa? Kau tak syukur ke dengan dapat dibebaskan daripada rejim Firaun yang selama ini menghantui kehidupan kamu semua beratus-ratus tahun. Hari ini kita dah lepas, tak syukur ke? Ya. Sebab apa, ya? Sebab apa Musa cakap macam ni? Sebab 9 mukjizat yang mereka lihat dengan secara langsung di hadapan mata. Bahkan mereka melintasi Laut Merah tersebut.
laut terbelah, mereka lintas dan sebut, bukan sekadar lihat, bukan sekadar tengok, tetapi mereka melintasi, merasai dan berpengalaman dalam situasi itu. Tetapi mengapa mereka masih lagi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Musa mengatakan kepada mereka, kau tak syukur ke lagi? Ya, tak syukur ke? Kalau kita lah dengan orang yang kita kenal, aku dah bagi macam-macam kat engkau ni, macam kita bagi macam-macam kat anak kita, ayah dah bagi macam-macam kat kamu ni bang. Ya, kenapa tak buat betul-betul? Kita kalau macam tu kan, begitulah yang ada, seadanya yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam ni, tuan-tuan. Ya, kufur. Kalau kita ambil manfaat berkenaan dengan kufur ni, tuan-tuan, kufur ini yang pertama adalah kufur kepada nikmat. Allah dah berikan segala-galanya kepada mereka, nikmat bahagia, harta benda, kesenangan, kelapangan dan segala-galanya. Namun Allah minta apa? Nikmat ni kita gunakan pada jalan yang sepatutnya, bukan jalan yang mengingkari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga kan Nabi menyebut apa? Orang yang mana kufur kepada nikmat ni, mereka ni tidak keluar daripada Islam, tetapi mereka mengundang murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kan Nabi menyebut apa? Innal abda liyuharrimu rizqa bidzambi yusibuh. Allah kata apa? Hamba Allah yang mana pendek apa yang kita boleh faham, hamba Allah ini bila mana mereka ni tak bersyukur, ya, Allah akan jauhkan, liyuharrim, Allah akan jauhkan rezeki kepada mereka. Itu kerana dosa yang mereka buat. Dosa kenapa? Tak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkinkah selama ini ada orang kaya tetapi rasa tak cukup, bimbang perkara ini yang berlaku. Sebab tu bila mana ada rezeki, minta apa? Minta kita gunakan pada jalan yang sepatutnya. Allah berikan rezeki, kita kongsi sama-sama. Ya, hatta ada orang yang miskin sekalipun, ya, mereka boleh juga berkongsi rezeki. Apakan pula bila mana mereka punya harta yang banyak. Ya, jadi Allah nak tengok nilaian hamba-hamba tersebut, bahawasanya nikmat yang sebenar-benarnya pada manusia bukan diukur pada mata wang yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, tetapi bila mana kita lihat sebenar-benarnya dengan pandangan iman kita, nilai nikmat yang sebenar-benarnya adalah nikmat kebahagiaan dalam beragama itu sendiri, tuan-tuan. Dan rentetan daripada bila mana manusia ni kufur nikmat, tidak melaksanakan perintah Allah, Allah akan hantarkan satu perasaan tidak pernah rasa cukup. Tengok orang lain lebih, dia mula akan rasa dengki, dendam, ya. Akhirnya apa? Bimbang. Daripada kufur nikmat membuatkan dia kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kesan dia apa? Solat dia tak jaga. Di media sosial mudah sangat dia memaki hamun orang lain, mengatakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kenapa? Kerana dia dibutakan oleh Allah, walaupun hidup dalam gelap, ya, walaupun hidup dalam keadaan terang, tetapi hidup dia masih dalam keadaan kegelapan. Kenapa? Kerana dia bermula dengan nikmat tersebut dan bimbang. Bila mana kufur kepada Allah dan Rasul, bimbang, akidah dia akan tercalar daripada mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan. Ayat ke-8. Ya, Musa berkata, kalau sesiapa jua yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini, Allah takkan rugi apa-apa, bahkan kehebatan dan kemuliaan Allah itu kekal seadanya. Maknanya apa? Maknanya nak bagi tahu kepada mereka, kau buat macam mana, aku akan teruskan juga ajak kamu kepada kebenaran. Ni Musa nak berkata kepada mereka, kebenaran. Apa yang kau buat itu tidak akan melemahkan semangat juangku. Bahkan, ya, kenapa tak lemahkan semangat juang? Kerana dia yakin, Musa yakin, dia telah merasai bahawa kuasa Allah melebihi daripada segala-galanya. Ya, Allah nak. Kerana itulah perlunya keyakinan kita kepada Allah dalam membuat perkara kebaikan. Perkara biasa dalam kita buat kebaikan tu, kadang-kadang ada orang tak suka, ada ujian, itu perkara biasa. Ya, hari ni, tuan-tuan, ya, kalau kita tengok isu sekarang ni, Ustaz Ibiliu lah yang baru-baru ni, ya. Ini adalah jalan-jalan bagi orang-orang yang nak meniti jalan sunnah Nabi SAW, dan inilah jalan orang-orang yang soleh, ya. Hingga kan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, saya memberikan kefahamannya, seandainya jin dan manusia ini bersatu dan mereka bergabung menzahirkan ketakwaan mereka kepada Allah, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya jin dan manusia ini derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
itu juga tidak akan mengurangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya jin dan manusia ini bersatu, berada di tempat yang tinggi, meminta-minta kepada Allah dan Allah makbulkan permintaan mereka, itu juga tidak akan mengurangkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyambung lagi apa? Itulah perumpamaannya. Seluruh itu umpama jarum yang dimasukkan di dalam lautan, kemudian diangkat jarum itu, air yang melekat di jarum itu, itulah nilaian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kuasa Allah itu meliputi seluruh lautan itu sendiri. Cukup banyak tuan-tuan. Maknanya apa tuan? Nikmat yang Allah berikan kita pada hari ini hanyalah sekadar air yang melekat di jarum-jarum itu semata-mata. Benda yang sikit inilah yang manusia rebut-rebutkan. Benda yang sikit inilah berlakunya peperangan, pergaduhan, fitnah, caci, maki, hamun dan segala-galanya. Tetapi kalau kita pandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah kita akan mudah berlapang dada. Kenapa? Kerana kita ada Allah bersama-sama dengan kita. Inilah antara tips-tips yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat bila mana mereka berhadapan dengan situasi yang cukup menekan mereka ketika diboikot ketika itu, ya. Baik tuan-tuan, ayat 9 hingga 11 ni adalah teknik macam mana nak menyeru orang lain kepada kebaikan. Inilah di antara kualiti terbaik, perlu ada satu sifat, ya, sifat. Jadi kita akan lihat dan bongkarkan perkara ini. Baik tuan-tuan, ya. Baik. Ayat 9 ni, bila mana Nabi Musa, dalam ayat yang ke-9 ni, dia tidak menyatakan manakah Nabi tersebut, ya, tetapi saya akan ceritakan dalam konteks keadaan Nabi Musa ketika itu. Kerana apa kisah-kisah ini tidak menyatakan Nabi apa-apa? Kerana rupa-rupanya kisah-kisah ini berlaku pada sepanjang zaman. Seluruh para Nabi melalui akan ujian berhadapan dengan umat mereka, ya. Dan inilah yang berlaku bila mana situasi ketika itu mereka tidak menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, ya, Nabi Musa, ya, memberi contoh. Tidak ingatkah kamu akan peristiwa yang pernah berlaku kepada kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan kaum Thamud? Mereka juga mereka juga menerima perkara yang sama, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Allah. Setelah mana diberikan nikmat, mereka tidak bersyukur. Akhirnya Allah telah menimpakan azab kepada mereka. Adakah kalian nak jadi seperti mereka? Ya, ini, ya, ini adalah orang kata apa? Hujah tambahan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman untuk mereka fikir kembali. Tetapi apa yang mereka jawab? Mereka kata apa? Inilah kata-kata yang mereka nak tolak akan kebenaran, ya. Mereka katakan apa? Kalau engkau katakanlah kami kufur seperti yang engkau dakwakan, sesungguhnya apa yang kau bawa ni kami masih lagi ragu-ragu. Masih lagi ragu-ragu. Tuan-tuan, saya tak tahu nak cakap apalah. Setelah mana mukjizat yang cukup banyak dipamerkan, ditonton dan mereka rasai benda-benda tersebut, tetapi masih lagi mereka rasa ragu-ragu. Sebab apa, ya? Sebab ni isu utamanya, ya. Dijawab kembali oleh para rasul tersebut. Nabi Musa kata apa? Inilah teknik dalam kita nak ajak orang. Jangan berikan jawapan, tanya dia soalan supaya dia fikir kembali, ya. Patutkah kamu merasa ragu-ragu tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Soalan ini dikemukakan setelah mana mereka merasai pengalaman-pengalaman dalam perjalanan melintasi Laut Merah tersebut. Mereka melihat Fir'aun dan juga sekutu-sekutunya lemas ketika itu, ya. Tanya mereka kembali, ya. Kalau kita lah dengan anak kita, ya, kita dah buat terbaik kepada mereka, tuition, belajar, buku, semuanya, pergi sekolah, ya, tapi mereka tak boleh nak perform juga. Jadi kita tanya soalan, ya, ya, apa masalah awak? Sebab kenapa awak tak boleh nak buat benda ni? Tanya soalan supaya dia fikir balik. Mungkin dia perlukan masa untuk dia muhasabah, untuk cek balik mana benda yang dia boleh baiki. Sebab apa, ya? Sebab, ya, Allah kata apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah satu kaum tersebut selagi mana mereka tak nak ubah diri mereka sendiri. Jadi ini bergantung kepada diri kita. Kalau kita nampak mana cacat celah kita, kekurangan kita, perbaikkanlah, ya. Ataupun ada orang yang berikan nasihat kepada kita dan kita membenarkan perkara itu, maka
nak ataupun tidak kita perbaikinya. Jadi ini penentunya adalah diri manusia itu sendiri, tuan-tuan. Ya. Jadi bila mana ditanyakan soalan ini agar mereka fikir kembali, dan selepas itu kenapa kenapa para rasul ini menyatakan sedemikian? Tujuannya apa? Inilah kebenaran yang mampu untuk bersihkan kamu daripada dosa-dosa supaya kamu apa? Hidup dalam keadaan bahagia dan tenang. Itu yang kita cari. Apa guna duit banyak kalau hati tak tenang? Miskin tetapi masih lagi tidak tidak beriman, juga tidak tenang. Jadi macam mana kita beriman kepada Allah? Setiap rezeki yang Allah berikan, setiap ujian yang Allah berikan, kita akan tenang. Sebab apa? Kita tahu Dia beri, Dia jugalah penyelesaiannya. Ya, baik. Kemudian mereka mengatakan apa? Ya, kamu nak menyekat kami daripada menyembah Tuhan kami yang telah kami sembah turun temurun. Ini ego mereka. Tak nak berubah. Tak nak berubah. Mereka kekal dengan pemikiran bahawa inilah Tuhan nenek moyang mereka. Ya, tak nak berubah, tak nak cuba berlapang dada untuk mendengar dan memahami sesuatu. Dan akhirnya mereka seolah-olah menangguhkan perkara itu. Tunjukkan kami bukti yang jelas dan nyata. Mereka minta lagi, tuan-tuan. Ya, ya. Andai katalah tersilap poin ni, mereka cuba nak main game kat sini, ya, tunjuk. Akhirnya mereka kata apa? Akan mengatakan perkara yang seolah-olah ini bukan daripada Tuhan, engkau buat sihir. Ya. Tetapi mereka menyatakan apa? Kalau engkau nak kami tunjukkan hujah, kami ni manusia seperti kamu juga. Kamu nak tengok perkara yang luar biasa? Ya. Nak tengok perkara yang luar biasa? Kami ni manusia seperti kamu. Apa yang kami mampu buat atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perangai Bani Israel yang percaya dengan benda-benda tahyul. Mereka nak tengok keajaiban baru datang keyakinan. Sedangkan Islam ni adalah satu agama yang bersifat fakta. Ya, fakta yang jelas, bukan benda-benda yang ajaib. Ya, contoh tengok kat langit nampak awan menulis Allah. Kita mengatakan inilah kebenaran. Itu baru adalah fenomena semata-mata. Ya. Bukan salah nak menyatakan itu perkara yang mendatangkan bertambahnya keimanan kita. Tetapi kalau keimanan hanya sekadar benda-benda sedemikian, bimbang hanya bersifat sementara. Tetapi kalau orang yang benar-benar beriman atas dasar membaca Al-Quran, memahami kandungannya dan dia melaksanakan dan merasainya, tentu ianya akan bersifat konstan, iaitu kekal keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti, tuan-tuan, ya, orang-orang di Malaysia ni ada juga yang beragama Cina masuk Islam. Betul tak? Ya, dia masuk Islam, tetapi subhanallah, cara dia berdakwah dan membawa agama tu melebihi kita. Sedangkan dia baru lagi Islam. Mana lebih dia, mana kurang kita, tuan-tuan? Lebih dia sebab dia pilih Islam itu sebagai agamanya. Kenapa? Dia yakin ini agama. Tetapi kalau kita ni masuk Islam hanya sekadar apa? Sekadar ikut-ikutan semata-mata, kesan dia apa? Kesan dia itulah nak cakap, kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Ya, semayang tapi tak tutup aurat. Ya, puasa jaga tapi solat tak apa nak jaga. Ni benda-benda yang sedemikian. Sebab tu Islam adalah agama yang sempurna, perlu dilaksanakan seluruhnya. Ya, baik. Baik, tuan-tuan. Ini prinsip dalam dakwah yang ke-12, yang mana para rasul ataupun pendakwah ni, dia mengatakan apa? Kami melakukan perkara yang luar biasa itu atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bertawakal, berserah diri kami kepada Allah, padahal kepada Allah, ya, padahal ia telah menunjukkan jalan untuk tiap-tiap seorang dari kami menjalaninya. Kami berserah diri kepada Allah kerana apa? Kami telah menjalani kehidupan ini seperti mana yang Allah kehendaki. Dan kalian tidak boleh berbuat apa-apa kepada kami. Yang kami boleh lakukan adalah bersabar. Ini prinsip dalam dakwah, kena sabar, tuan-tuan. Kalau tak sabar, memang naik tangan, naik kaki, semua naik. Dengan maki-maki hamun naik. Kalau dulu ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, dengan tangan-tangan, dengan jari-jari pun naik, tuan-tuan. Punya tak puas hati. Kalau dululah, ya. Sekarang pun berlaku benda-benda macam tu. Ya, sabar dalam menyampaikan dakwah ni. Ini perkara utama, tuan-tuan. Ya. Sebab tu dalam menyampaikan dakwah ni, sabarlah asas yang Nabi Muhammad laksanakan
dalam tempoh yang cukup panjang di kota Mekah itu untuk ajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar tuan-tuan, ya. Dan mereka yakin, ya, tugas seorang pendakwah, ya, pendakwah ni bukan terletak semata-mata pada ulama, ustaz. Selagi kita Islam, kita juga adalah pendakwah. Ya, dakwah. Kalau tak pandai cakap pun, kita pendakwah kepada ahli keluarga kita. Dan paling kurang pun, kita pendakwah kepada diri kita sendiri. Ya, nak bawa diri kita ke arah kebaikan. Ya, dakwah. Ya, dan tugas dakwah ni tuan-tuan, ya, tak lain tak bukan adalah untuk ajak kepada perkara-perkara kebaikan. Kenapa? Kita hanya boleh buat kerja tuan. Nabi, ustaz, ulama boleh buat kerja aja. Tetapi hebat macam mana ulama sekalipun, dia tidak mampu ubah hati manusia. Yang ubah hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya buat kerja tuan. Ya, jadi hari ini kalau kita timbang kembali, moga-moga Ramadan ini memberikan satu peneguhan dan pemahaman kepada kita. Hidup ini kita perlu buat sesuatu untuk agama. Perlu buat sesuatu untuk agama kita sebagai satu tanda kita mampu memberi manfaat kepada orang lain dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah sebagai hujah kita di hari akhirat nanti, moga-moga. Ya, baik. Dan inilah penyakit sepanjang zaman. Selagi mana adanya Islam ini, dan selagi itulah akan ada golongan yang akan menolak tauhid. Jadi senjata dan bekal kita adalah ilmu. Untuk ajak orang kena ada ilmu. Sabar dan tawakal itulah bekalan yang paling ampuh untuk berhadapan dengan orang lain, mengajak kepada kebenaran. Ya, hingga kan saya nak bagi pesanan juga ya, seandainya kalau berparti politik, Islam tidak melarang berpolitik. Tetapi kalau dalam politik itu ada caci maki, ada maki hamun, this is something very very bad. Ini sesuatu yang cukup buruk. Jadi kena perelokkan benda ni. Supaya apa? Apa guna kita memaki hamun kerana kita mengharapkan dia bersama-sama dengan kita? Bila mana kita memaki hamun, kita menjarakkan hubungan sesama manusia. Sebab tu saya mengatakan hati manusia milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan apa? Dia menyatakan apa? Tak, bukan. Ada orang menyatakan apa? Dengan kita bersolat hajat ataupun membuat amal-amalan tertentu akan menambahkan rezeki dalam hidup kita. Ya, ada orang kata dengan solat duha akan menambahkan rezeki pada kita. Itu benar. Tetapi bagi Sayyidina Umar Al-Khattab, dia mengatakan apa? Dia kata kalau ramai orang berhajat minta macam-macam, minta rezeki macam itu, bagi aku dengan menadah tangan itu pun sudah rezeki yang cukup besar pada aku. Kenapa? Kerana apa? Kerana dengan aku berdoa ini adalah lebih baik seandainya aku langsung tidak berdoa. Pendek katanya, aku dah Islam ni pun adalah satu kesyukuran yang cukup besar. Bayangkan kalau kita bukan Islam. Kata Umar Al-Khattab. Habis tu, tugas untuk menerima hajat, memakbulkan hajat, itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita adalah untuk menadah tangan dan berdoa. Habis tu, kenapa kita tadah tangan? Rupa-rupanya Allah cukup cinta dan suka kepada hamba-hamba yang banyak bermunajat, berdoa kepadanya sebagai tanda kita nak bermesra-mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sebab apa Nabi Muhammad, ya, banyak Allah uji dia, sedangkan dia kekasih Allah. Tuan-tuan, kalau kita dengan kekasih kita, sanggup tak tengok kekasih kita dalam keadaan susah? Tak sanggup. Begitu juga Allah. Kenapa dia buat sedemikian? Inilah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya, cukup unik sekali. Ya, cukup unik. Sebab apa? Tanda cinta Allah kepada Nabi Muhammad dengan ujian-ujian tersebut, bila mana dengan ujian-ujian diberi, Allah berikan nikmat, maka dia akan cukup menghargai dan bersyukur dengan nikmat tersebut. Ya, tanda Allah sayang. Dan juga yang keduanya apa? Tandanya apa? Allah nak ajar kepada umat Nabi Muhammad ini, untuk capai sesuatu kejayaan itu kena usaha. Tidak ada jalan mudah,
tidak ada jalan yang berbentuk luar biasa, tetapi segala-galanya dengan usaha kita. Lihat Nabi Muhammad sepanjang berada di kota Mekah hinggalah ke Madinah. Ya, walaupun mereka perit hidup di Madinah, tak pernah pun Nabi minta kepada Allah berada di kota Madinah sekelip mata, ting pada sana, tak. Tetapi mereka bergerak, ada strategi perancangan, akhirnya mereka membina negara di Madinah. Ya, nak ajar kepada umat manusia, umat Muhammad ini, nak capai sesuatu perlu ada perancangan, perlu ada usaha, ada tawakal, dan yang pentingnya kena sabar dalam perjalanan tersebut. Ya, jadi insya-Allah tuan-tuan, ya. Dan saya lupa lah, ya. Dan Nabi Muhammad belajar sesuatu daripada peristiwa ini apa? Dalam setiap ujian itu, dalam setiap usaha untuk mengajak kepada kebaikan, tentu ada cabarannya. Dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi, ketika mana mereka di boikot ini, mereka dapat satu manfaat, iaitu jangan mudah putus asa, seperti mana yang berlaku kepada kaum Bani Israel. Kepada Bani Israel, jangan mudah putus asa. Yang penting kena sabar dan syukur. Ya. Dan saya teringat satu kisah yang berlaku kepada seorang Habib, yang mana ketika mana dia nak buat satu program di sebuah masjid, ya, AJK masjid tidak menerima mereka dan menghalau mereka daripada berprogram di masjid tersebut. Lantas seorang Habib ini mengadu kepada tuan guru dia, dan tuan guru dia mengatakan apa? Bagus, kata dia. Ya, pelik Habib ni. Kenapa pula bagus? Sekarang ini engkau telah menempuh jalan dakwah Nabi. Apa dia? Dalam jalan dakwah, mustahil semuanya senang, pasti ada ujian, dan engkau telah melalui perkara tersebut. Tersenyum kembali. Rupa-rupanya Allah menghantar AJK itu sebagai setanda Allah nak angkat martabat dia dalam perjalanan dakwah tersebut. Jadi apa yang berlaku di hadapan mata kita, mungkin kepada Ustaz Abid Liu ataupun sesiapa saja yang kita kenali yang membuat kebaikan, ada juga jalan-jalan ataupun jarum-jarum yang merosakkan perjalanan mereka itu adalah tanda ujian Allah untuk lihat nilai keimanan, keikhlasan mereka untuk melakukan suatu perkara itu. Dan insya-Allah tuan-tuan, semoganya kita mendapat kebaikan, keberkatan di atas perjumpaan ini. Saya mohon maaf seandainya semalam saya silap masalah teknikal sikit, dan semoganya perkongsian pada pagi ini kita mampu manfaatkan, dan insya-Allah, ya, semoganya Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita, dan semoganya Allah meletakkan kita daripada kalangan orang-orang yang sentiasa bersabar, bersyukur, dan yang pentingnya kekalkanlah kita dalam jalan iman, insya-Allah. Itu saja daripada saya, semoga kita mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.